يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل
وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu yang akan membinasakan mereka. Demikian juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka, lalu dibinasakan. Dan sebenarnya Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Oleh itu mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka telah ejek-ejek dahulu. Dan berkatalah orang-orang kafir musyrik, kalaulah Allah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya sesuatu pun. Tidak kami dan tidak juga datuk nenek kami. Dan tentulah kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan perintahnya. Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Apa yang mereka katakan itu adalah salah semata-mata. Kerana bukankah rasul-rasul semuanya tidak bertanggungjawab selain daripada menyampaikan kehendak dan hukum Allah dengan cara yang jelas nyata. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyuruh mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka itu yang menerima seruan rasul itu, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Jika engkau, wahai Muhammad, sangat-sangat lobakan, inginkan mereka beroleh hidayah petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkannya. Dan tiadalah bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh sambil berkata, Allah tidak akan membangkitkan semula orang-orang yang telah mati. Itu tidak benar. Bahkan janji Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati tetap benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati untuk menerangkan kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya. Dan supaya orang-orang kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu, apabila kami kehendaki, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Masih lagi dalam penafsiran surah An-Nahl, surah Lebah, surah yang ke-16 pada juzuk yang ke-14, bermula daripada ayat yang ke-33 sehinggalah ayat yang ke-40. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menjawab syubhah, kekeliruan yang ditimbulkan, tuduhan serta fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir terhadap kebenaran wahyu yang Allah turunkan, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari kebangkitan semula. Maka Allah menjawab dengan memberi amaran keras kepada mereka yang mendustakan wahyu Allah, mendustakan rasulnya, mendustakan hari kebangkitan, bahawa mereka akan dibinasakan
sebagaimana telah dibinasakan umat-umat yang terdahulu. Sama ada mereka dibinasakan dengan cara kedatangan malaikat mencabut nyawa mereka atau dengan kedatangan azab isti'sal. Ini azab yang menyeluruh yang membinasakan mereka bahkan negeri-negeri mereka. Dan ayat-ayat yang kita bacakan juga menceritakan tentang ihtijajul kuffar bil qadr. Bagaimana orang kafir menggunakan alasan, menggunakan hela, kononnya mereka telah ditakdirkan oleh Allah untuk kafir. Mereka yang Allah takdirkan untuk tidak menyembah Allah dan melanggar perintah Allah. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kami. Cara mereka berhelah dengan takdir Allah sebagai satu bentuk penghinaan dan juga sebagai satu bentuk kononnya dengan cara ini mereka akan terselamat daripada kejahatan, keingkaran mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut dan menegaskan bahawa Allah tidak pernah menyuruh manusia mensyirikkan Allah. Bahkan Allah menghantar Rasul dan Nabi-Nabi, membangkit dan mengutuskan mereka bagi mengajak manusia menyembah Allah, bukan menyembah sekutunya, bukan menjauhi penyembahan selain daripada Allah. Di samping Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayat yang kita baca bahawa hari kebangkitan, hari manusia akan diperjelaskan segala kebodohan dan kejahatan mereka dan segala perselisihan yang mereka timbulkan di dunia dan segala pembohongan mereka terhadap Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan. Mereka akan dibalas. Mereka akan dibangkitkan bahawa urusan ini ialah urusan Allah yang berkuasa. Kalau Allah menghendaki sesuatu berlaku, maka dia akan berlaku dengan lebih cepat. Dia akan berlaku mengikut kehendak, mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan. Ini secara umum ayat-ayat yang kita bacakan bermula ayat 33 sehingga ayat ke-40. Bila Allah menyebut hal yang zurun, apakah orang-orang kafir menunggu dengan sebab mereka menganggap Al-Quran sebagai dongengan dalam ayat yang lepas. Bila mereka mengatakan Al-Quran ini asatirul awwalin, pembohongan, cerita, karuk-maruk orang-orang yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala telah menjawab persendaan mereka dengan menyatakan bahawa perbuatan mereka itu akan menyebabkan mereka menjadi ahli neraka. Dan yang beriman dengan Al-Quran, maka mereka lah ahli syurga dan dengan segala nikmat yang Allah janjikan. Maka ayat ini Allah Ta'ala menyebut lagi tentang amaran Allah seterusnya. Allah menjawab syubhah yang kedua bagi yang menganggap, yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang mendustakan wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, hal yang zurun, apakah mereka nanti akan berkata benar sekiranya, hanya sekiranya bila datang kepada mereka malaikat. Dan maksudkan malaikat di sini ialah malaikat pencabut nyawa. Ini yang mendustakan Allah, yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan Nabi Muhammad, yang mendustakan hari kebangkitan. Apakah mereka ini nak tunggu, nak membenarkannya ketika mana datang malaikat, yakni malakul maut yang mencabut nyawa mereka? Atau au ya'tiya amru rabbik, atau datang kemusnahan malapetaka yang menyeluruh seperti ribut taufan, seperti gempa bumi, sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Ayat ini Allah Ta'ala turunkan kepada orang Mekah yang kufurkan Allah Ta'ala, yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia juga kepada semua orang yang kufurkan Allah sepanjang zaman. Maka kata Allah, wahai Muhammad, beritahu mereka, apakah mereka nak tahu kebenaran ini bila datang malakul maut mencabut nyawa mereka? Atau mereka nak mengakui kebenaran ini bila datang azab yang menimpa mereka secara menyeluruh? Sedangkan mereka tahu tentang apa yang berlaku pada kaum Thamud, kaum Ad, kaum Sadum, kaum Nabi Allah Lut dan kaum-kaum yang Nabi-Nabi yang lain, yang mereka dalam perjalanan melalui tempat-tempat tersebut. Kata Allah, kadzalika, demikian itu. Fa'alal ladzina min qablihim, golongan yang mendustakan para nabi, mendustakan wahyu, mendustakan Allah, ini telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Watak kekufuran ini bukanlah watak baru. Skrip kekufuran bukanlah skrip baru. Dan segala tutur kata
kekufuran ini, ia terus akan diulang-ulang oleh kelompok-kelompok yang sombong dan takabur daripada memikirkan kebenaran. Bukan sekadar orang Mekah. Bukan orang yang sebelum ini. Bahkan umat yang akan datang. Mana-mana yang memiliki kekufuran akan datang. Akan berhujah macam hujah ini. Maka jawapan Allah ialah jawapan ini. Untuk menunjukkan bagaimana Al-Quran telah menjelaskan bagaimana bentuk skrip golongan yang mendustakan Allah, Rasulnya, Al-Qurannya, hari kiamatnya. Maka skrip mereka sama. Tak ada bezanya. Mungkin penuturnya berbeza. Maka ancamannya juga sama. Demikian dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak pernah zalim mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka. Maksud ayat ini, bahawa Allah Ta'ala yang maha adil. Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab secara sewenang-wenangnya. Tapi turunnya azab Allah berdasarkan sunnatullah, yakni berdasarkan kepada peraturan Allah. Siapa yang beriman, maka dibukakan keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka segala keberkatan daripada langit dan bumi. Ini sunnatullah. Tetapi bila mana penduduk bumi ini, penduduk dunia ini, manusia, mereka memiliki kekufuran, mereka pertama-tama telah menzalimi diri mereka. Kenapa menzalimi diri mereka? Kerana mereka tak menggunakan seluruh panca indera dan akal yang Allah kurniakan kepada mereka. Kenapa mereka menzalimi diri mereka? Kerana mereka memiliki kesesatan daripada petunjuk. Kenapa mereka menzalimi diri mereka? Kerana mereka memilih hidup susah di dunia berbanding kesenangan. Bahkan mereka memilih kehidupan yang buruk di hari akhirat kelak berbanding syurga yang dijanjikan. Kezaliman ini atas sebab perbuatan mereka. Mereka telah melalui sebab-sebab penolakan. Mereka tidak mahu memilih sebab-sebab yang menjadikan mereka dapat hidayah. Kerana Allah Ta'ala bila beri hidayah, dia ada peraturan. Dan Allah Ta'ala bila menyesatkan seseorang juga ada peraturannya. Di sebalik Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Tetapi Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ. Tuhan tak pernah zalim. Walaupun atas nama Allah berkehendak, Allah berkuasa, boleh buat suka-suka. Tetapi Allah jadikan setiap benda ada peraturan. Bila dah pilih racun, maka jawapannya mati. Bila dah pilih madu, maka jawapannya sihat. Maka pilihan di tangan kamu. Dan Allah beri akal, Allah beri segala hawas, segala panca indera. Allah beri segala penerangan. Allah tidak mengutuskan Nabi dan Rasul, melainkan yang mampu bercakap dengan peta. Dan mampu menerangkannya dengan jelas, tanpa ada ayat-ayat mereka bukanlah ayat yang kita katakan agak subjektif ataupun yang sukar difahami, yang abstrak misalnya, ayat yang sophisticated misalnya. Ayat-ayat mereka mudah difahami. Para rasul mereka diberikan sebagai balaghul mubin, penjelasan yang terang. Bukan diutuskan Nabi dan Rasul itu mengikut lidah kaum mereka, bercakap bahasa mereka, dan menjelaskan apa yang mudah mereka faham. Maka kedegilan mereka untuk memilih iman dan berkekalan mereka dengan kekufuran, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah, fa'asabahum, maka akan menimpa mereka sayyi'atu ma amilu, kejahatan-kejahatan apa yang mereka buat. Di sini menunjukkan syariat dia tak suruh melakukan yang baik. Dan penyalahan syariat semuanya ialah perbuatan yang jahat. Maka kita pun tinjau. Segala syariat, daripada syariat tutup aurat, daripada syariat berkait dengan pembahagian harta pusaka, syariat yang berkait dengan nikah kahwin, syariat yang berkait dengan ibadat-ibadat, syariat yang berkait tentang nafkah, rumah tangga, kekeluargaan, semuanya ini ialah kebaikan, hasanat. Tapi penyalahan pada syariat bermula daripada akidah, syariat dan akhlak, tiga sendi agama yang penting, maka ini adalah sayyiat, kejahatan yang akan menimpa mereka. Sebab itu kata Allah, fa'asabahum sayyi'atu ma amilu, maka akan menimpa mereka kejahatan yang mereka buat.
Apa dia maksud kejahatan yang mereka buat? Yakni segala pelanggaran perintah Allah Ta'ala pada mereka. Justru itu kata Allah. Wahaqa bihim. Lalu mereka dikepung. Haqa maknanya mereka dikepung. Tak boleh keluar. Bihim. Mereka semua. Makanu bihi yastahzi'un. Apa yang mereka persenda-sendakan dulu. Persendakan kerasulan. Persendakan kebangkitan semula. Persendakan wahyu. Lalu mereka akan kena balik apa je yang mereka persendakan. Tetapi bila kita menolak kebenaran, maka kita akan kena balik apa yang kita tolak. Ada orang beritahu kita misalnya, kat depan sana ada bahaya. Dan orang yang cakap ni tak pernah bohong. Dia beritahu. Kita kata olok-olok mana ada. Lalu akhirnya kita pergi depan, lalu kita binasa. Maka kita ni terkena dengan apa yang kita olok-olokkan pada orang. Banyak mana dalam hidup manusia. Bila mereka memperolok-olokkan kebaikan, mempersenda-sendakan syariat, akhirnya mereka ditimpa dengan apa yang mereka lakukan. Ada seorang hamba Allah, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin. Bila seorang ulama baca hadis Nabi SAW, seorang bila mana tidur, dia bangun, maka jangan dia mencelup tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya. فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Sebab seorang tu tak tahu tangan dia sentuh apa. Kita kalau tidur, kita tak tahu tangan kita pegang apa. Segala kotoran mungkin kita pegang. Kita garu itu dan ini. Maka bila kita nak celup tangan kita, maka basuh dulu. Supaya tidak mengotorkan air tadi. Hatta kalau kita nak makan pun. Jangan bangun-bangun tidur nak makan. Mak kita marah sangat, basuh tangan dulu. Kenapa? Sebab tangan kita mungkin selak air dia basinya, mungkin pegang kawasan-kawasan yang kotor dalam tubuh badan kita, maka ada kotoran. Bila ulama ni baca hadis ini, dia kata, bila Rasulullah kata, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Seorang bila tidur, dia tak tahu tangan dia pergi mana. Lalu kata lelaki ini, aku tahu tangan aku pergi mana. Dengan maksud mengingkari hadis Nabi. Apa Nabi kata tak tahu tangan pergi mana? Kita orang tidur tahulah tangan pergi mana. Tahu katanya. Maka orang-orang yang mempersendakan syariat, maka kita tak boleh nak berhujah banyak dengan dia. Sebab ada perkara yang kita katakan, kamu just tunggu je lah. Tunggu. Maka orang ni pun tuan-tuan sekalian, selang berapa lama, dia tertidur, dia tidur, dan tangannya korek punggung dia, dan melekat dalam punggung. Dan tak boleh nak tanggalkan. Dia melekat betul. Dia masuk. Sedap sangat keruk, masuk. Dia melekat tangan dia. Dan orang ketawakan dia sebagaimana orang ketawakan. Sebagai diketawakan syariat. Ada guru kami, waktu dia mengajar Universiti Baghdad, menceritakan kepada kami dalam sesi kuliah kami. Dia kata, ada seorang hakim, dia mempersendakan orang Islam. Dia kata, buat apa? Bila kentut ambil wuduk. Kentut ambil wuduk. Kenapa tak basuh punggung? Kita kalau berak, basuh berak. Baru kita ambil wuduk. Tapi kalau kita kentut, tak payah basuh punggung. Tak payah, ambil wuduk je. Kalau ada orang tersak, saya nak basuh je, baru kentut nak basuh je. Maka ini tak ada orang buat, mereka orang bodoh. Sebab tak keluar benda najis, tapi keluar benda yang membatalkan wuduk. Maka dia pun, Datuk Hakim ni kata, apa kata orang Islam tak cerdik sangat. Dia Islam. Tapi dia menghina Islam. Sepatutnya, bila dah kentut, bukan ambil wuduk, tetapi basuh punggung. Akhirnya, dengan izin Allah, Allah panjang umur dia. Bila dekat nak mati, dia kena penyakit selalu kentut. Kentut sampai masa sehingga orang tak berani ziarah dia. Orang tak lalu ziarah dia. Yelah, ziarah kentut. Siapa nak ziarah? Duduk bunyi. Akhirnya dia terhina dengan perkataan sendiri. Dan yang kita maksudkan, wahaqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Mereka dikepung dengan musibah, dengan azab Allah, dengan apa yang pernah dahulu mereka persendakan. Mereka persendakan orang Islam, mereka persendakan Rasulullah, mereka persendakan aurat, mereka persendakan Al-Quran, mereka persendakan kiamat. Semua benda dalam Islam mereka nak persenda belaka. Kita tuan-tuan, dalam akidah kita, hal agama kita tak boleh main-main. Kita tak boleh persenda. Kita tak boleh buat lakonan-lakonan hal agama. Belakang-belakang, gurau-gurau. Makinnya hak agama.
Ni tak baik kita main-main. Kerana kalau kita main, kita akan kena balik. Bukan haram orang mempermainkan hal agama. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan segala perintah Allah kamu nak main-main? Tak payah minta maaf, kamu dah kafir sesudah iman. Maknanya kita dah bab perkara berkait dengan hukum-hukum agama. Perkara yang berkait dengan apa yang Rasulullah SAW sebut, maka jangan kita persendakan. Orang kafir dah biasa persendakan. Dan sampai hari ini kita tengok mereka mempersendakan Islam. Dengan segala perintah. Baik dalam bab puasanya, zakatnya mereka persendakan. Dengan pelbagai cara. Kata Allah, Allah menjanjikan kepada mereka, mereka akan dikepung dengan azab Allah disebabkan persendaan mereka tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang watak orang kafir mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuba untuk mengatakan Allah, menisbahkan keburukan pada Allah dengan berkata, wa qala allazina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang kafir itu, yang mensyirikkan Allah. Lau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, ma abadna min duni, kami tak akan sembah lain pada Allah. Min syai'in, dengan sesuatu pun kami tak sekutukan. Nahnu, kami, wala abauna, juga datuk nenek kami. Wala haramna min duni, dan kami tak akan suka-suka mengharamkan sesuatu selain daripada apa yang dibenarkan oleh Allah, min syai'. Mereka nak beritahu kekufuran kami ni Allah tahu. Dan Allah Ta'ala pun kami kufur. Allah Ta'ala pun kami sembah berhala. Maknanya Allah suka. Tentang ni watak dan hujah orang-orang yang mempersendakan hukum juga. Ada orang tu kata, saya tak semayang, tak ada pun kena azab. Maknanya saya buat betul, tak semayang. Tu haji tu semayang. 3 kali gaul. Haji tu semayang, masuk wak 3 kali. Dia kena azab. Semayang tu tak betul. Ni ada orang cakap tu. Kita orang ubah jantina tak ada kena bala pun. Kita COVID pun tak kena. Kata geng ni. Ni yang biasa-biasa kena. Mereka menisbahkan kejahatan mereka kerana tak ada bala datang. Lalu mereka kata betul mereka buat. Kami berjudi. Tak ada kenapa. Kami berzina pun tak ada apa-apa. Kami minum arak. Tak ada apa. Kami sihat. Lalu mereka ini menyebut sejumlah kemungkaran untuk menunjukkan benda itu seperti Allah tak marah pada mereka kerana tak ada azab yang datang kepada mereka. Kerana tak nampak pun Allah murka. Sebelum itu perkataan lebih buruk pada itu. Kami tidak beriman, tak ada masalah pun. Kalaulah kufur kami ni salah, kenapa Allah tak turunkan azab? Kenapa kami yang pegang Mekah? Kenapa kami yang jadi ketua-ketua di Mekah? Dan kami semua orang kaya raya. Kalau Allah menghendaki, Allah itu betul berkuasa, dia boleh halang kami kufur. Tapi kenapa dibiarkan kami kufur? Maknanya, itu kehendak Allah. Maknanya benda itu tak salah. Mereka gunakan logik. Mereka gunakan alasan ini. Lalu kata Allah, kadhalik, macam tu. Benda sama. Fa'alal ladzina min qabli, orang dulu pun cakap macam tu. Sampailah mereka masuk kubur, baru mereka tahu. Sampai datang malaikat maut, baru mereka tahu. Apa balasan orang tak sembahyang? Apa balasan orang tak tutup aurat? Apa balasan orang minum arak? Apa balasan orang berjudi? Apa balasan orang mensyirik dan mempersekutukan Allah? Kamu akan tahu. Sebab itu dalam ayat yang sebelum ini yang kita baca, bila Allah Ta'ala kata, orang macam ni, dia cuma tunggu malaikat maut cabut nyawa dia. Atau ditunggu nanti azab yang membinasakan semuanya. Sebab orang macam ni Allah tak akan beri azab-azab yang bersifat amaran, tapi Allah tu beri azab yang membinasakan. Ia berbeza dengan orang beriman. Kalau dia buat salah, Allah beri dia azab amaran. Inna Allaha iza habba abdan ajjala uqubatahu fid dunya. Allah bila sayang seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Merujuk kepada seorang sahabat Nabi SAW, waktu zaman jahiliahnya, dia selalu melanggar pelacur. Kemudian dia memeluk Islam. Maka dia meninggalkan pelacuran dan zina. Tiba-tiba dia jumpa balik perempuan yang pernah jadi pelacur yang juga beriman pada Allah. Akhirnya, ialah kita kalau pernah duduk zaman jahiliah, kadang-kadang macam nak pandang balik zaman jahiliah tu. Nak tengok balik gitar kita. Nak tengok balik gambar album rambut panjang sampai ke punggung, sampai ke lantai. Dia datang balik macam nak
nak melalui balik zaman jahiliah. Kadang-kadang orang yang sudah taubat, orang dia tinggal semua tapi dia ingat balik zaman jahiliah. Itu perkara normal dalam yang berlaku pada orang yang nak bertaubat pada Allah. Jadi yang ni dia tengok balik, pelacur dulu, maka dia pun mesra balik. Tapi taklah macam dulu-dulu. Dah tegur siapa, ketawa, belekek macam tu. Maka mula menyentuh tangan. Macam biasa, kan dah biasa. Lalu perempuan ni ingat, bukankah kita sudah masuk Islam? Dan bukankah kita sudah mendapat hidayah sesudah kita sesat? Perempuan ni terlupa ingat. Lelaki ni kata, oh ya tak, ya juga. Maka mereka pun berpisah. Namun lelaki ni walau berpisah, dia paling lagi tengok. Jadi, walaupun tak nak, dalam hati tu macam mau. Itu kecenderungan, kelemahan kita dalam menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam diri kita. Akhirnya pandang depan, pandang belakang, terlanggar dinding, patah hidung. Darah hidung dia. Hidung arak ni mancung. Langgar patah. Kita Melayu untung, langgar tak patah. Fleksibel. Setengah Melayu lah, dia mancung patah juga. Fleksibel. Dia pun pergi dan jumpa Nabi SAW. Nabi tengok dia. Nabi senyum. Nabi kata, lepas dia cerita-cerita, Nabi membaca hadis yang saya bacakan. Inna Allaha idza ahabba abdan ajjala uqubatahu fid dunya. Allah kalau sayang seorang hamba, bila buat salah sikit, Tuhan balas terus. Supaya apa? Dia beringat. Ada pun orang ahli maksiat, ada pun orang mungkar, orang jahat, ahli kufur. Allah tak bagi dulu. Kerana Allah nak bagi yang binasakan dia terus. Biar dia lakluk dulu, dia hanyut dulu, biar dia lara dulu dengan maksiat dia, bangga dia tak semayang, bangga dia minum arak, bangga dia berjudi, bangga dia mengkufurkan Allah, biar dulu. Sampai datang azab Allah. Dua benda. Wa imma datang malakum maut. Cabut nyawa. Sebab mereka cuma percaya dunia. Lihat bagaimana akhirnya dunia yang mereka percaya tidak mampu selamatkan mereka. Ni kalau kita tanya orang kafir semua percaya dunia. Dia tak percaya akhirat. Tapi mereka seperti tidak berfikir, sudah ramai mana orang yang sudah tinggalkan dunia. Dan dunia tidak mampu menyekat mereka daripada meninggalkannya atau ditinggalkannya. Akhir mati. Jadi apa yang mereka dapat dengan apa yang mereka hidup di dunia? Atau datang kepada mereka azab istiqsal, azab yang membinasakan seluruhnya. Bukan kata kena kaki, kena tangan, seluruhnya hidup mereka hancur. Demikian kebinasaan Allah janjikan pada orang kafir. Fahal ala rusuli illal balagul mubin, yang kamu dok kata Allah seperti membenarkan kami syirik, Allah seperti membenarkan kami kufur. Lalu kata Allah, bukankah aku hantar rasul-rasul yang telah menerangkan kepada kamu dengan jelas dan nyata? Allah tak pernah suruh pun kamu kufur. Tetapi kamu yang memiliki kekufuran. Rasulullah sudah cerita ni berhala-berhala ni ambil mana, nama ni ambil kat mana, bila kamu cipta, berhala ni buat apa-apa ke? Apakah beri mudarat, apakah beri manfaat? Bukankah kami telah hantar rasul-rasul yang menyampaikan dengan jelas dan nyata bahawa ini bukan apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Yang ini bukan ini yang Allah perintahkan dalam takdirnya. Benar Allah pun mentakdirkan dengan kekuasaan disebabkan kamu tidak ikut peraturan. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menyuruh hambanya kufur. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. Allah tidak pernah redha hambanya memilih kufur. Jadi kalau kamu telah memilih kufur kerana perbuatan kamu sendiri, ya memang itu takdir Allah kerana kamu telah mengikuti peraturan lain. Tiadanya kesungguhan kamu untuk mengetahui kebenaran, maka kekuasaan Allah mentakdirkan kepada kamu kebinasan ini. Tapi Allah tak pernah suruh. Tiba-tiba kamu kata, kalaulah kufur ini salah, kenapa Allah biarkan kami dalam kufur? Jawapannya, apakah Allah suruh kamu kufur? Dan bukankah rasul-rasul yang kamu kenal yang beritahu kepada kamu kufur ini salah? Yang beritahu kepada kamu kufur ini satu benda yang sesat. Walaqad ba'afna, bahawa sesungguhnya ba'afna, kami utuskan fi kulli ummah, setiap umat, rasulan rasul, an ya'budullah, yang mengajak kamu sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sekutu Allah. Ulama menyebut perkataan taghut merujuk yang pertama kepada berhala, penyembahan berhala. Yang kedua, perkataan taghut merujuk kepada orang-orang yang menjauhkan seseorang daripada Allah. Maka ini taghut. Sebab mereka ni ada pemimpin-pemimpin yang ajak mereka kekalkan kekufuran.
Dan yang ketiga makna taghut ialah syaitan. Ada 3 makna utama taghut berhala. Ai al-awthan wal asnam. Yang kedua ialah setiap orang yang zalim yang mengajak ke arah kekufuran. Sebab kebanyakan orang Mekah ni mereka telah didominasi oleh pemimpin-pemimpin mereka yang menyuruh mereka mematuhinya. Sehingga kita dah baca dialog pemimpin dengan dialog orang yang mengikuti. Waktu mereka salah menyalah dalam neraka nanti. Kamulah punca kami sesat. Lalu yang pemimpin kata, kenapa kamu ikut? Bukankah kamu ada akal untuk berfikir? Maka pemimpin-pemimpin yang mengajak kita sesatkan, mengajak kita langgar perintah Allah namanya taghut. Kita kadang-kadang nak buat baik, tiba-tiba ada pemimpin-pemimpin buat undang-undang yang melanggar perintah Allah. Akhirnya orang ni pun buat jahat. Ialah misalnya kalau sekolah tak boleh pakai tudung. Contohlah kalau dulu-dulu. Pakai itu undang-undang taghut. Atau kita nak kerja, syarat kerja tak boleh pakai tudung. Melanggar perintah Allah. Maka ini pemimpin yang buat undang-undang ni pemimpin taghut nama dia. Yang menjadikan kita jauh dari Allah. Kita nak kerja dengan majikan. Majikan dia kata kamu tak boleh solat Jumaat. Semayang pun tak boleh. Maka ini taghut. Orang ni mencegah kita buat kebaikan. Nak kerja dengan saya, syarat kena minum arak. Atau hidang arak. Atau tuang arak. Ada hamba Allah tu kata, saat saya berhenti kerja. Pak majikan saya setiap bulan puasa, dia suruh saya tuang arak ke dia. Saya tanya majikan orang Islam, tapi minum arak. Okay, saya kena tuang. Dia mula-mula macam diikut je. Lama-lama dia ambil keputusan berhenti. Kalau saya tanya kenapa awak berhenti? Berhenti kerja, kenapa puan berhenti kerja? Dia kata sebab saya ditugaskan tuang arak bulan puasa. Dia kira macam PA lah, PA. Maka dia memilih agama dia, makanya dia tinggalkan. Biar gaji mahal pun tinggal. Kata ini taghut. Orang-orang yang ajak kita langgar perintah Allah, taghut. Dan yang ketiga makna taghut, syaitan. Syaitan tu taghut. Kerana syaitan sentiasa menyuruh kita pada benda yang melawan Tuhan. Dan syaitan yang ajak kita berbalah siang malam pagi petang. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang Islam sebahagian mereka macam tak sedar. Dengan isu-isu khilafiyah, isu kecil mereka berbalah macam dua agama berbeza. Saling doa mendoa, biar ni mati, yang ni biar itu, biar ini. Kita pun hairan. Apakah mereka benar-benar tahu tipu daya syaitan yang disebut oleh Nabi SAW? Syaitan, dia tahu orang beriman tak akan sembah dia lagi. Walakin tahrish bainahum. Tapi dia tahu dia boleh menjadikan kita berbalah. Akhirnya kita duk berbalah. Bukan sehari dua ni, sebelum ni. Perbalaan kita sama orang Islam dalam perkara khilafiyah lebih teruk daripada kita berbalah orang kafir. Kita boleh memberi suatu sangkaan baik pada orang kafir. Di sebalik perselisihan yang jelas antara kita dengan dia. Kerana mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah. Tapi boleh bertolak ansur tinggi. Kita sama orang Islam, sama ke masjid, sama ke surau, sama berselawat, sama baca Quran. Khilafiyah kecil je. Duk gaduh. Yang ni doa ni mati, yang ni doa ni mati. Yang pengikut tolong amin pula. Amin. Kita pun tahu. Apakah kamu nak suruh Islam mati? Permusuhan yang dicetuskan oleh orang yang lupa ada syaitan, yang duk beri kita satu dos untuk kita bergaduh sama kita. Benda tak ke mana pun. Benda cerita 1000 tahun dulu, 2000 tahun khilafiyah. Khilaf. Tapi kalau tak bersetuju cukup dah lah habis. Dan yang bersetuju pula juga patut melihat hujah-hujah yang tak bersetuju. Yang tidak bersetuju juga perlu melihat hujah-hujah yang bersetuju. Dan guna saling menghormati. Berlapang dada. Tapi kita hairan kecenderungan orang Islam. Akhirnya setiap orang ni dia akan label orang ni dengan satu gelaran. Ni label gelaran ni, ni label gelaran ni, ni label gelaran ni. Lalu kita sebenarnya musuh kita siapa? Mati tanang sama-sama kubur Islam. Mati sama-sama disembahyangkan oleh orang Islam. Tapi sebahagian kita orang Islam tak sedar benda ni. Mereka tu berbalau sesama mereka. Berbalau tanpa ada kompromi. Tanpa ada tasamuh. Tanpa ada adab. Tanpa ada akhlak. Seolah-olah tak boleh berhenti. Tapi dia gaduh orang kafir, cepat dia boleh berhenti. Boleh buat kerjasama sekali. Boleh partner syarikat sekali. Boleh minum kopi sekali. Tapi dia gaduh orang Islam macam tak boleh buat apa-apa. Ni main-main keturunan ni. Tuan-tuan hati-hati dengan orang yang mendoakan kemusnahan pada orang Islam.
Hanya perbezaan pandangan pendapat. Kalau kita ruang diskusi luas. Ruang perbincangan luas. Tapi kita bimbang bila kalangan orang yang cuba mengapi-ngapikan isu. Isu tu patut habis itu je lah. Dah. Silap cakap ke, salah cakap, salah faham. Setakat itu. Dah habis. Dah. Kita tengok agenda yang lebih besar kita umat Islam. Agenda yang lebih besar. Tapi tak. Ada orang yang terus menarik. Mengajar. Dan membawa kita kepada keadaan yang kita tak tenang. Bergaduh. Dan saya seperti tak faham. Bahkan mereka ini lupa tentang bagaimana syaitan di belakang mereka. Mengapi-ngapikan mereka. Menjadikan mereka seperti nak isyar perang. Isyar perang sesama mereka. Tidak ada faedah. Lepas tu kita orang Islam perlu ada, kita katakan nilai tasamuh yang tinggi sesama kita. Tasamuh yang tinggi. Walaupun saya kata saya tak setuju dengan fulan bin fulan, dia saudara saya. Saya akan peluk dia. Saya akan bersalam dengan dia. Saya akan jawab salam dia. Walau saya tidak sependapat dengan dia. Walau saya tak pegang pandangan dia. Dan saya tahu dia tak akan pegang pandangan saya. Tapi kami tahu nilai penghormatan. Kami tahu nilai ukhuwah dan nilai persaudaraan. Tentang memelihara ukhuwah wajib. Merupakan suatu yang menjadi fardu ain kepada kita umat Islam. Satu kefarduan kepada umat Islam menjaga ukhuwah. Dan dengan melihat perkara yang khilaf bukan pemecah perpaduan kita. Bahkan ulama telah beri satu kaedah penyatuan. La inkar fi masail syihad. Janganlah kita duk gaduh lebih-lebih sangat masalah khilafiyah. Gaduh lebih sangat. Tak kira lah golongan mana, terlalu kita kata over sangat. Jadi benda-benda ni tuan-tuan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Dia berbalas sesama orang Islam. Kita nak je penyatu umat Islam. Kita bukan nak group A, bukan nak group B. Mereka semua saudara kita. Ada benda yang boleh menyejukkan, kita akan sejukkan. Jangan kita pula tolong sembah minyak dalam pergaduhan. Kita tolong komen juga. Kita sokong. Dan paling kurang kita diam. Kalau ada yang boleh mencari titik persefahaman, cari. Jangan duduk cabar nak buat selori kita nak bergaduh. Yang ni pula nak buat selori kira penyokong nak ajak bergaduh. Ini saya katakan ucapan yang tidak berhikmah. Khususnya kalangan orang yang saya katakan dia boleh mempengaruhi orang lain. Dia perlu bercakap dengan hikmah. Perlu meredakan suasana, menyejukkan cuaca, melihat suatu benda yang lebih besar. Tuan-tuan penyatuan Aus dan Khazraj tidak jauh daripada kita. Rasulullah satukan mereka. Maka kita lebih utama untuk disatukan. Kerana kita sudah pemula Islam. Dah Islam sama-sama kita. Maka ini perkara yang perlu kita tahu bagaimana kejahatan, taghut. Kita sebut dalam definisi apa yang disebut oleh ulama tafsir, apa itu taghut? Wa imam berhala. Wa imam pemimpin zalim yang ajak kita langgar perintah Allah. Wa imam syaitan. Yang berterusan untuk jadikan kita berbalah. Tak kira lah namanya suami isteri, namanya jiran tetangga, namanya kumpulan itu, kumpulan ini. Faminhum, dan di kalangan mereka. Yang bila Allah hantar Rasul pada umat ini, kalangan umat tadi, minhum man hadallah, ada yang mendapat hidayah kerana mereka mengikut peraturan hidayah. Tuan-tuan, kita semua tahu benda ni. Kalau orang tu berjaya, dia ikut peraturan berjaya. Lalu kita tanya apa resipi orang berjaya? Dia berkata kita orang pergi tuition, berjaga malam, kita tulis nota, kita hadir kelas, kita tak ponteng. Bukankah itu resepi yang kita sebut sunnatullah? Lalu bila kita cerita awak pula kenapa gagal? Ponteng kelas, tak tulis nota, tak buat buku, tak semangat nak belajar, sebab itu kami gagal. Maka orang yang dapat hidayah kenapa? Mereka berfikir, mereka mendengar, mereka membandingkan, mereka melihat karakter pendakwah ini. Lalu mereka doa kepada Allah supaya mereka dapat hidayah. Bukan doa biar Allah musnahkan sebagaimana orang kafir musyrik Mekah. Kalau betul Muhammad kamu betul, kenapa Tuhan tak turunkan, tak jatuhkan kepada kami langit berkeping-keping biar menimpa kepada kami? Kalau dia kata kalau betul agama kamu benar wahai Muhammad, biar Allah beri hidayah pada kami. Tunjuk jalan pada kami. Tapi mereka lebih minta kebinasan. Maka bila kita sebut di kalangan umat yang Nabi, yang Rasul diutuskan, ada yang mendapat hidayah sebab mereka ikut peraturan hidayah. Wa minhum, dan di kalangan mereka man haqqat alaihi dhalalah, memang patut pun sesat. Kita kan tuan-tuan bila tengok orang tu kena satu musibah, kita pun tengok apa sebab memang patut pun kita kata. Bila anak kita kata, mak kita dapat 9E, memang patut pun tu. Kalau ada F, patut 9F. Sebab kita dah tahu dia. Dia ni kuat tidur, kita tahu. Dia ni tak cakna pelajaran,
tak cakna, belajar. Kita kata memang patut pun. Kita tengok orang Belanga ni. Tengok dia sebab dia terlibat lomba haram sikit. Kita kata memang patut pun budak tu patut mati minggu lepas lagi. Macam mana tak mati minggu lepas? Mati minggu ni. Patut mati minggu lepas sebab teruk perangai dia. Memang patut pun. Itu Allah menyebut man haqqat alaihi dhalalah, yang memang patut sesat. Kenapa? Mereka tak nak berfikir, terus sombong. Mereka tak nak dengar Nabi cakap, mereka dengar orang lain yang cakap. Mereka ambil maklumat daripada orang tengah. Mereka tak nak jumpa sendiri Nabi SAW. Walau Rasulullah bukanlah orang perlu di appointment untuk jumpa. Nabi ni orang paling mudah dijumpai dalam semua keadaan. Rasulullah SAW mudah untuk dijumpai. Baik ketika mana Rasulullah SAW belum jadi pemimpin sampai jadi pemimpin. Mudah dijumpai. Sebagaimana mudahnya hari ini kita ziarah kubur Rasulullah SAW. Mudah. Tuan-tuan ke Madinah je insya-Allah boleh. Dapat ziarah. Nak berapa kali. Itulah perumpamaan mudahnya kita jumpa Rasulullah. Mudah. Tak susah. Dan sampai di ke Madinah insya-Allah. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh. Boleh jumpa. Sekejap ke lama itu hal nombor 2. Tapi boleh jumpa. Sahabat-sahabat Nabi dulu tuan-tuan sekalian. Dan manusia dulu. Kalau mereka nak jumpa Rasulullah. Tak ada pun kerenah birokrasi. Tak ada pun halangan-halangan. Bukan kita nak jumpa YB hari ni jauh lebih susah daripada nak jumpa Rasulullah dulu. Hari ni nak jumpa YB. Ni senanglah sikit. Senang. Dah bubar-bubar ni macam senang lah. Dia cari kita dah. Waktu dia ada jawatan susah. Senang lagi jumpa Rasulullah. Nak beritahu kenapa? Sebab orang tu tak dapat hidayah. Sedangkan mereka mudah untuk jumpa Nabi SAW. Dan Nabi terbuka siapa nak jumpa. Tak ada syarat, tak ada apa. Tak perlu ada pelobi nak jumpa Rasulullah. Kena pakai pelobi dulu untuk datang jumpa Rasulullah. Perlu bayar baru jumpa baginda SAW. Tak perlu. Nabi sentiasa terbuka. Fasiru fil ard. Kerana itu berjalanlah di muka bumi. Fanzuru dan lihat. Lihat sambil berfikir. Unzuru ni lihat sambil fikir. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Tengok bagaimana kaum-kaum dulu dibinasakan. Kamu orang Mekah kan kuat berjalan. Orang meniaga kuat berjalan. Orang bisnes kuat berjalan. Kamu pergi ke Syam, kamu pergi ke Yaman, kamu pergi tempat tu, kamu pergi tempat ni. Semua kamu lalu tempat-tempat yang pernah dibinasakan, ceritanya masyhur. In tahris wahai Muhammad. Kalau kamu bersungguh-sungguh ala hudahum untuk beri hidayah petunjuk pada manusia, fa innallaha la yahdi man yudhil. Allah tak akan beri petunjuk siapa yang patut sesat. Seolah-olah Allah nak beritahu walaupun kesungguhan kamu wahai Rasulullah dalam nak beri hidayah, tapi kalau dia memilih sesat, dah tak nak dengar. Macam kita gini tuan-tuan, saya cikgu, saya bersungguh nak suruh anak murid saya cemerlang, tapi dia tak nak belajar, saya boleh buat. Saya bagi nota, saya bagi soalan tahun lepas, saya buat diskusi, saya beritahu dia ni soalan ni akan masuk. Saya pula bersengkam mata nak cari, nak target mana soalan masuk. Tapi kalau dia tak nak belajar, macam mana kita nak jadikan dia berjaya? Sebab itu kata Allah, wahai Muhammad, kalaupun kamu bersungguh untuk beri petunjuk pada mereka, tapi mereka tak ikut jalan petunjuk, maka mereka tetap sesat. Wa ma lahum min nasirin, dan nanti akan datang hukuman Allah, mereka tidak akan ada pembantu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, sungguh mereka bersumpah dengan nama Allah. Dengan sungguh-sungguh, jahda aymanihim, sumpah yang sungguh-sungguh, la yab'atsullahu man yamut, Allah tak akan bangkitkan siapa yang mati. Ceritanya, ada orang kafir tu, dia pinjam dengan orang Islam. Kemudian dia tak nak bayar. Orang Islam datang minta, mana hutang aku? Dia kata aku tak nak bayar. Lalu kata orang Islam, tak apa. Kalau kamu tak bayar di sini, aku akan tuntut akhirat kelak. Maka orang kafir ni kata, mana ada akhirat? Bohong, tak ada akhirat. Aku bersumpah dengan nama Allah, tak ada akhirat, kata si kafir ni. Maka Allah tu ayat. Bila orang Islam tu, dia beri pinjam pada orang kafir tu tak nak bayar. Maka kata orang, tak apalah kalau kamu tak nak bayar kat dunia, aku tuntut akhirat. Tetapi begitu kita orang beriman supaya kita tak sedih, tak putus asa. Orang-orang yang buat jahat kita kat dunia, kalau kita tak boleh balas kat dia, tak apa, kita ada akhirat. Orang yang berhutang tak bayar, tak apa, awak tak nak bayar. Nanti ada akhirat, teruk awak kena bayar. Amanah awak semua saya ambil. Tahajud awak, qiyamul lail awak, sedekah awak sebab awak tak nak bayar hutang saya. Berat awak ni. Sebab orang Islam sentiasa diberi harapan kerana adanya akhirat. Si kafir ni kata mana ada akhirat? Dia takut akhirat, campur dia tak nak bayar hutang. Orang Islam ni yakin dan dia tahu dia akan dapat balik. Dan kita tahu mana-mana orang kafir dibuat salah pada orang Islam, nanti akhirat kelak dia akan pikul dosa orang Islam.
Katakan seorang Islam tu dia berdosa banyak. Tapi si kafir ni memang kafir dan memang masuk neraka. Tapi dia hutang tak bayar, adalah dia zalim. Maka apa yang dia patut buat? Memang dia dah masuk neraka. Tapi dia pikul lagi dosa orang beriman. Untuk dikenakan azab lebih teruk. Bala, bahkan kata Allah, wa'dan, ini janji. Alaihi haqqa, akan adanya hari akhirat. Haqqan, dengan sungguh, dengan sebenar. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak tahu. Tuan-tuan, cukup kita mengetahui. Bukankah kita mati? Bukankah kita mati? Bukankah kesudahan kita di situ? Kita dah nampak. Maka Allah menjanjikan kamu tidak mati begitu. Kamu akan dibangkitkan kembali untuk diadili. Yubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi, untuk Allah menerangkan kepada orang kafir itu apa yang mereka selama ini tak percaya. Wal ya'lamal ladzina kafaru, dan supaya orang kafir cukup mengetahui annahum kanu kadzibin, mereka yang sebenarnya pendusta. Orang beriman tidak berdusta ketika mana kata ada hari kebangkitan semua. Yang berdustanya kamu. Kami nanti akan bangkitkan kamu, ketika itu akan menjawab tohmahan kamu. Akan menjawab kekeliruan kamu selama ini. Dan kamu mengetahui kamulah pembohong sebenar. Innama, bahwasanya Allah yang berkuasa itu. Qauluna li syai'. Bila Allah Ta'ala inginkan sesuatu. Bila Allah Ta'ala, perintah Allah akan sesuatu. Idza aradnahu, bila Allah menghendakinya, an naqul, dengan Allah berkata kepadanya, kun fayakun. Allah Ta'ala nak beritahu, Allah berkuasa penuh. Tapi kenapa ada benda yang Allah tak buat lagi? Kenapa Allah tangguhkan? Kerana Allah berkuasa penuh. Setiap perkara Allah tahu bila waktu yang sesuai. Tapi Allah berkuasa penuh. Jangan ingat bila tak sampai lagi, tak berlaku lagi, oh ini macam Allah tak ingat ke apa? Allah tak tahu ke apa? Allah tak berkuasa ke apa? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan ingat Allah tak sedar apa yang dibuat oleh orang zalim. Jangan ingat Allah lupakan, Allah tak pernah lupa. Dan jangan ingat Allah tak berkuasa, Allah tidak pernah. Sebagaimana kamu katakan, ni Allah tak boleh buat kot, sebab tu tak berlaku lagi. Bukan, Allah kan nak buat sekali mata. Tapi setiap benda itu ada peraturan. Sebagaimana Allah cerita pada manusia, aku ciptakan bumi ini 6 hari. Boleh saja aku ciptakan bumi ini sekelip mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau nak sesuatu berlaku, dia boleh berlaku direct. Tanpa menunggu tempoh, tanpa menunggu waktu. Tetapi Allah menjadikannya sebagai hikmah dan rahmat kepada kamu. Rahmat. Apa yang Allah buat tadi, pelajaran untuk kamu. Suatu benda jangan tergesa-gesa. Allah buat pun dengan peraturan dia. Dalam keadaan Allah mampu buat dalam sekaligus. Dengan sempurna. Dan demikian juga bila Allah Ta'ala tidak mengadakan akhirat sekarang. Kerana rahmat pada kamu supaya kamu fikir kesalahan kamu bertaubat. Sebab kalau dah berlaku dah tak guna. Ada waktu Allah bagi pada kita. Bukan waktu tadi kerana Allah tak berkuasa mengadakannya. Waktu tadi rahmat pada manusia. Rahmat. Tunggu masa. Kalau terus kamu berkekalan kekufuran, maka paling kurang pertama kamu akan dapati malakul maut kami akan mendatangi kamu. Sebelum datang kebinasaan yang lebih besar dan lebih besar. Kerana orang kafir, azab yang mereka rasa itu ialah yang kecil, dia akan terus membesar. Akan ada lebih besar, lebih besar. Sehinggalah ke hari kiamat kelak. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.